Kita petik daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ini masyhur diajarkan di pondok-pondok di negeri Kelantan dan sememangnya, sewajibnya pelajar-pelajar mempelajari kitab ini kerana dia membicarakan tentang ilmu tasawuf, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs salah satu daripada konsep penyucian jiwa. Bagaimana kita buat contoh sesuatu yang kotor tak dapat diisi dengan benda yang bersih. Bagaimana pinggan mangkuk, gelas, cawan yang kita nak isikan dengan air yang jernih, mesti kita kena bersihkan dulu daripada saki-baki, kesan-kesan makanan, kesan-kesan minuman yang lain. Bagaimana nak bersih air yang bersih jika kita tuangkan dalam bekas yang kotor? Air akan terus menjadi kotor. Jadi bersihkan bekas kita dengan kita beristighfar, kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Diisikan dengan benda yang bermanfaat, insya-Allah terkesan akan masuk dalam hati kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Syakawtu ila Waqi' ala su'i hifzi. Saya pernah mengadu kepada guru saya yang bernama Imam Waqi' kerana kurangnya hafazan saya. Betapa lemahnya hafazan saya, maka saya mengadukan pada guru saya Imam Waqi'. Fayadullani ala tarkil ma'asi, lalu guru saya menasihati saya, membimbing saya agar saya meninggalkan segala maksiat. Kalau kita lihat bagaimana maksiat Imam Syafi'i, tak ada apa pun. Boleh jadi dengan mata, dengan hati, telinga, pendengaran. Lalu dah beri kesan kepada hafazannya, ingatannya. Bayangkan bagaimana Imam Syafi'i ingatannya dia boleh hafal kitab Al-Muwatta' hanya dalam masa 2 minggu sahaja. Dikhabarkan bahawa Imam Syafi'i pinjam kitab Muwatta' Imam Malik, kemudian tak sampai sebulan dihantar balik kepada gurunya. Gurunya bertanya kepada Imam Syafi'i, adakah kau dah baca keseluruhannya? Wahai Tuan Guru, saya bukan sekadar membacanya, saya dah hafal semua hadis-hadis di dalamnya. Subhanallah. Ratusan hadis dalamnya, ribuan hadis dapat dihafal oleh Imam Syafi'i dalam masa yang singkat, kira-kira 1 bulan sahaja. Subhanallah. Begitulah antara penguat ingatan kita, perbanyakkan kita makan buah tamar, buah kismis, madu, dan perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dan jangan melihat kepada benda-benda yang kotor. Jangan memerhatikan pada najis dengan tilikan yang lama. Itu juga jangan membiasakan diri dengan dosa. Teruskan beristighfar. Itu juga penyucian jiwa kita daripada sebarang gangguan-gangguan. Subhanallah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Maka kita lihat bagai sikit lagi ada sambungan pada pengajian yang lalu, iaitu dosa-dosa ataupun berpunca daripada lidah itu. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghibah. Iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qal innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi SAW, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Sabda baginda bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia, dan
dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahwasanya mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya, dan seperti menyalahi janji, dan adalah ia salah satu daripada perkara segala alamat munafik. Baik, satu lagi yang kita nak kaitkan dengan dosa-dosa lidah yang keluar daripada lidah, yang kita bincang pada pengajian yang lalu, iaitulah dosa-dosa lidah tu menjaga mulut. Antaranya bahaya lidah ini ialah ghibah, mengumpat. Al-ghibah, mengumpat. Nabi kata, jauhilah diri kamu akan mengumpat. Jangan mengumpat. Cuba hindarkan diri daripada mengumpat. Kerana al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Subhanallah. Dengan zina itu dah dahsyat dah. Tetapi mengumpat itu lebih dahsyat lagi dosanya daripada berzina. Ila, lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana? Bagaimana Rasulullah? Mengumpat lebih dahsyat dosa daripada berzina. Lalu Nabi SAW menyatakan, ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Adapun seorang yang berzina lalu dia bertaubat pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ampun dosanya. Adapun orang yang mengumpat, orang mengumpat seseorang itu, kata Nabi, dosanya tidak akan terampun. Sehinggalah dia mendapat halal ataupun kemaafan daripada orang yang dia umpat itu. Orang yang dia sebarkan fitnah itu. Maka lebih dahsyatnya di hari kiamat nanti, bayangkan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bagaimana kita nak cari akhirat nanti dalam berbilion manusia. Dan betapa berbilion manusia di padang mahsyar nanti, kita nak cari dia, cari mana? Tak jumpa. Ribuan tahun, ratusan tahun cari tak jumpa. Maka akan bertemu di hadapan Allah Ta'ala. Dan di kala itu penyelesaiannya, amal-amal soleh kita akan diberikan kepada orang yang kita umpat itu. Subhanallah. Bayangkan kalau kita pun dah tak cukup. Kita tak cukup. Amalan kita. Nak bagi pada orang lain pula bagaimana keadaannya. Bayangkanlah. Itulah yang dinyatakan bahawa lebih dahsyat daripada berzina. Satu lagi ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Uhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyakkan daripada zan, bersangka buruk. Kerana banyakkan bersangka buruk itu ialah suatu dosa. Bersangka buruk pada seorang itu adalah satu dosa. Allah Ta'ala beritahu, dan jangan kamu tajassasu, nak mengintip-ngintip, nak cari-cari keburukan orang. Dan jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Sukakah kamu makan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia? Mana Allah Ta'ala tanya, tergamukkah kamu makan daging mayat saudara kamu? Saudara kita mati, adik kita mati, kakak kita mati. Dalam keadaan mayatnya terbujur kaku itu, kamu tergamukkah kamu pergi kunyah dagingnya? Dan tentulah fakarihtumuh, kamu tak sanggup nak makan daging saudara kamu telah mati. Oleh itu, wattaqullah, takutlah kamu akan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nak gambarkan bahawa mengumpat itu diumpamakan bagai seorang yang sedang meratah daging mayat orang mati. Itu kadang-kadang kita berasa seronok, kita perihal orang itu, perihal orang ini. Umpat orang itu, umpat orang ini. Sebenarnya
orang yang mengumpat itu dia sedang memamah, mengunyah daging-daging mayat yang telah meninggal dunia. Subhanallah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan lagi bahaya daripada lidah itu ialah ayatul munafiq salasun. Tanda-tanda seorang munafik itu tanda-tanda salah seorang itu munafik ialah 3. Iza haddasa kazabah. Bila dia bercakap, dia berbohong, berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir janji. Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia mengkhianatinya. Ini tanda-tanda orang yang munafik. Juga berpunca daripada lidah. Bercakap bohong juga lidah. Berjanji mungkir juga lidah. Dan bila diberi amanah, maka dia mungkir. Sedangkan kita yang kita tahu rahsia kawan kita. Kawan kita beritahu pada kita rahsia-rahsia. Tiba-tiba kita pergi dedahkan rahsia. Kita dedahkan rahsia orang pada orang itu, pada orang ini. Juga berkaitan dengan lidah. Berkaitan dengan lidah. Yang menunjukkan bahawa bahayanya lidah itu banyak dosa-dosa yang muncul, yang lahir daripadanya. Subhanallah. Baik itu ringkasannya. Kemudian kita berpindah pula kepada tajuk baru, iaitulah menjaga perut. Ada. Fasal yang keempat, tajuk yang keempat kita pada pagi ini menyatakan perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Adapun faedahnya yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya daripada makanan kepada darah dan kepada air mani. Yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Jadi musannif pengarang kitab kita ini menyatakan bahawa perut ini ada 2. Bangsa pada agama, makna untuk kepentingan agama. Yang kedua, kepentingan dunia. Adapun untuk kepentingan dunia, yang mana perut itu bangsa akan agama, ialah kepentingan agama ialah dengan perut. Bila kita makan, makanan masuk dalam perut dan daripada perut diproses menjadi tenaga pembesaran badan kita dan tenaga pada kita. Dan kata dia, bantuan daripada yang berubah. Yang mana perut itu berubah menjadi darah kita, daging kita. Dan bertukar menjadi air mani, benih air benih juga. Hasil daripada makanan yang kita makan itu. Yang dengan dia mendapat anak, dengan benih kita, air benih. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Maka kata dia, mendapat anak, melahirkan zuriat dengan makanan kita. Intipati daripada makanan kita menjadi air benih. Kemudian air benih itulah menjadi sumber-sumber ataupun zuriat keturunan kita. Yang dan berkekalan oleh manusia dan keturunan, anak, cucu, cici, ciak, cok dan sebagainya. Maka kenapa? Kerana kita makan, ada tenaga dan daripada makanan menjadi air benih. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan melakukan berbagai-bagai aktiviti. Subhanallah. Baik.
Nyatakan juga bahawa dengan faedah perut ni juga kata dia, dengan kita dengan sihatnya makanan kita, maka organ-organ dapat berfungsi dengan baik. Jantung kita sihat, hati kita sihat, limpa kita sihat, buah pinggang kita sihat, boleh menyebabkan kita ni sihat dan kuatnya ibadah. Sempurna ibadah kepada kita. Dan juga dengan bangsa dunia ni, dengan perut ini juga kata dia, boleh kita merasakan makanan. Perut di sini maknanya ialah api nafsu makan kita dan sebagainya. Ada selera makan yang kita terasa, apa ni, berselera makan. Tuan-tuan sekalian, di Kelantan sekarang ni hujan lebat. Hujan lebat boleh jadi ada sedikit gangguan pada audio kita kerana hujan lebat. Dan 2-3 hari baru ni panas cuacanya. Hari ni mula hujan turun dengan lebat sekali. Itu juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, saya harap kita dapat dengar dengan baik insya-Allah. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, memeliharanya daripada makanan yang haram. Maka semuanya ini kata dia, kerana sihat perut kita, kita menyebabkan kita boleh buat amal ibadat dengan baik. Cuba bayangkan kalau kita sakit perut. Maksudnya segala organ dalaman perut kita ni tak sihat. Saudara kita yang sakit buah pinggang misalnya, dah banyak kekurangan daripada amal yang dapat dilakukan, dah kurang dah. Sakit buah pinggang, dia kena ulang alik cuci darah 3 kali seminggu, maka dah banyak dah kekurangan, lemah letih, selalu sakit-sakit. Begitu jugalah dengan apabila jantung tak sihat, banyak dah perkara yang dia kena berpantang, kena banyak rehat. Tak boleh dah nak amal ibadat dengan banyak. Begitu juga dengan penyakit darah tinggi, penyakit, berbagai-bagai penyakit. Situ kita dah mula rasa terganggu dah kesihatan kita, dan kita nak beramal dah mula rasa kurang. Nak berpuasa dah tak mampu, nak qiyamul lail dah tak mampu, nak baca Quran juga terganggu kerana kesihatan perut kita sudah terganggu dalaman kita. Hari nak gambarkan bahawa apabila perut kita ataupun batin kita ni tidak sihat, maka anggota lain pun juga akan mengalami susah yang sama. Kalau sakit perut, kita dah terganggu. Kerja buat kita semua tak dapat lakukan kerana sakit perut. Subhanallah. Maka dan lagi kata dia, oleh itu jagalah makanan kamu. Antara syukurkan nikmat perut ini ialah jaga makanan supaya jangan memakan makanan yang haram dan syubhat, yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Benda syubhat ni kita tak pasti halal ke haram benda ni. Halal ke haram, maka baik kita kawal jangan masuk dalam perut kita. Makanan yang syubhat jangan masuk ke kerongkong kita. Dan supaya kita kawal diri daripada masuk dalam perut kita ni makanan yang haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, kata Nabi. Benda yang halal dah jelas, benda yang haram juga jelas. Tapi ingat, antara dua-dua ni ada benda syubhat. Antara halal dan haram itu ada benda-benda syubhat. Yang mana kamu fikir halal ke haram benda ni. Famani taqwa syubhat. Siapa yang berhati-hati daripada makan benda yang syubhat, maka dia akan selamat daripada benda-benda haram. Jadi, pertama sekali jangan makan benda haram. Artinya yang tiada diyakinkan halalnya.
ataupun haram. Dan memelihara daripada bersangatan kenyang. Juga jangan makan sehingga terlalu kenyang. Nabi SAW menyatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua' wa iza akalna fala nashba'. Kami adalah satu kaum yang kami tidak akan makan melainkan kami dah rasa lapar. Apabila kami makan, kami tidak sampai kekenyangan. Bermakna jaga pula, jangan sampai makan terlalu kenyang. Dan perut kita ni kata ulama bagi 3. 1/3 daripada perut ini ialah untuk makanan. 1/3 untuk air. 1/3 untuk udara pernafasan. Ini 1/3. Jadi kalaulah kita makan dan sendawa, maka di bahagian angin dah keluar. Jadi bahagian makanan sudah 2/3. Maka lagi jeluak keluar air pula. Air itu dah 3/3. Dah keseluruhan perut dah dipenuhi oleh makanan. Dah lebih dah. Kau bayangkan bila dah sampai peringkat itu dah tak tenang dah. Terlalu kenyang tak selesa. Bila kita makan berlebih-lebihan, kita tak selesa, nak duduk pun tak selesa, nak baring pun tak selesa, berjalan pun tak selesa. Kerana apa? Terlalu kenyang. Maka kata dia, kena hati-hati, jangan sampai terlalu kenyang. Bersangatan kenyang. Maka dalam bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram. Kamu kena jaga benar-benar daripada makan benda haram. Dan yang syubhat kerana 3 perkara. Baik, sebelum kita masuk ke 3 perkara ini, suka saya nak kaitkan dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dikala dia masih bayi, satu hari dia menangis kerana kelaparan. Ibunya tak keluar susu. Ibunya tak keluar, tak ada susu. Jadi Imam Ahmad ni masa kecil dia menangis lah masa bayi. Tiba-tiba lalu seorang perempuan yang tak dikenali bertanyakan hal anaknya, kenapa anakmu menangis? Katanya si ibu, anakku kelaparan kerana aku tak keluar susu. Bolehkah saya menyusukan anak puan? Silakan. Dia perempuan itu pun mula menyusukan. Imam Ahmad ni masa kecilnya menyusukan sehingga kenyang. Perempuan itu beredar daripada situ dan bayi ni senyap, tak menangis. Tak lama kemudian ayahnya balik, suaminya pada perempuan itu. Lalu si isteri beritahulah, tadi anak kita menangis kelaparan, lalu ada seorang perempuan lalu menyusukan anak kita. Kenal tak siapa perempuan itu? Saya tak kenal. Kemudian dia lalu sudah dia menawarkan untuk menyusukan anak kita. Lalu segera ayahnya kepada Imam Ahmad itu pegang anak dia, angkat kaki ke atas dan jolokkan jari ke dalam mulut anaknya. Dia memuntahkan semua susu yang dihisap. Kenapa buat begitu, wahai suamiku? Anak-anak kita. Wahai isteriku, tadi kau beritahu bahawa kau tak kenali perempuan mana yang menyusukan anak kita. Saya bimbang sesuatu yang syubhat ataupun yang tidak halal masuk ke dalam kerongkong anak saya. Subhanallah. Sampai ke tahap itu, dia menjaga anaknya. Dan anaknya besar menjadi seorang tokoh agama yang disegani oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Jaga makanan kita. Jangan masuk sesuatu yang diharamkan dalam perut kita. Subhanallah. Baik tuan-tuan. Yang pertama, kerana takut daripada siksa api neraka. Jadi kita jaga perut kita daripada makan benda haram. Yang pertama kerana takutkan azab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma
innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak-anak yatim kerana zalim. Hanya makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Jadi, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, amwalal yatama, harta anak-anak yatim, dengan cara zalim, cara paksaan, cara curi dan sebagainya, cara zalim. Sebenarnya apa yang mereka makan hasil daripada mereka dapatkan harta anak yatim itu, sebenarnya mereka makan api. Walaupun nampak mereka makan nasi, sebenarnya mereka makan api. Walaupun nampak mereka minum dengan minuman yang lazat-lazat, pada hakikatnya dia sedang meminum cairan tembaga yang sangat panas. Dan di hari kiamat nanti mereka akan dihumbankan ke dalam api neraka. Kerana mereka makan harta anak yatim dengan cara tidak sebenar, dengan cara zalim. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulu al-jannata lahmun nabata min haramin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhbin fannara awla bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka Nabi beri amaran dua. Tidak akan masuk syurga mana daging yang tumbuh daripada hasil yang haram. Yang kedua, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak untuk membakarnya. Astagfirullah. Ini dua ni cukup menggerunkan kita. Supaya kita menjaga makanan kita yang halal, jangan memakan benda yang haram. Ini juga, kenapa kaitan dengan makanan? Sebab dia perut, batin, al-batnu, perut tadi. Kita bicarakan tentang perut. Dia berkait dengan nafsu, berkaitan dengan akal, fikiran, berkaitan dengan sikap sebagainya. Bukan perut semata-mata, tapi dia berkaitan dengan kaki tangan. Berkaitan dengan pemikiran. Maka asasnya perut. Subhanallah. Dan sabda Nabi SAW, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Dan barang siapa memelihara diri daripada segala yang syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Siapa yang beringat tak makan makanan haram, ataupun benda syubhat pun dia tak makan, maka sebenarnya bersih, selamatlah agama dia, selamatlah diri dia daripada ancaman api neraka. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Orang yang makan makanan haram dan makan benda syubhat itu, dia tidak berasa minat nak buat amal ibadah. Dia tak ada berasa minat nak pergi masjid. Tak minat nak baca Quran. Tak minat nak ibadah-ibadah lain. Dah berasa berat, berasa malas. Sebab apa? Makan makanan haram. Subhanallah. Sebab itu, puan-puan, ibu-ibu sekalian, orang-orang kafir, dia nak musnahkan umat Islam, dia sibarkan makanan haram. Dia sibarkan makanan haram pada umat Islam. Tengok sekali berapa banyak gelatin babi, lemak babi, daging babi dimasukkan dalam makanan umat Islam. Subhanallah. Sekian lama umat Islam makan, tiba-tiba bau.
dapat tahu daripada lemak babi, daripada itu ini, subhanallah. Dulu ada satu risalah selalu dikeluarkan oleh CAP, Satuan Pengguna Pulau Pinang. Itu ada pihak NGO yang buat kajian berkaitan dengan bahan-bahan harian yang digunakan itu, katakan banyak yang terkandung daripada lemak-lemak babi dan benda-benda haram. Dan kita menggesa pihak kerajaan sebenarnya, pihak berkuasa sebenarnya yang berkewajiban memberitahu kepada umat Islam. Beritahu kepada umat Islam negara ini haram, ini halal. Dan pihak yang berbuat kajian ni, pihak UKL misalnya, UIA yang ada kemudahan ini, buat kajian. Ni bahan ini dikhawatiri ada mengandungi lemak babi. Subhanallah, kita cukup syubhat sekarang, bimbang sekarang nak guna. Ada kawan saya yang bekerja di JAKIM, yang dia bahagian halal. Jadi bila ada satu syarikat keluar makanan, memohon dengan JAKIM untuk mendapatkan sijil halal. Dia beritahu saya, dia pernah ditawarkan sekeping cek RM10,000 supaya pergi, tak payah siasatlah kilang itu, pergi tengok-tengok saja, nyatakan pernah hadir kini, tanda tangan saja, akan dapat cek RM10,000. Di kawan saya beritahu. Ada yang kata dapat ditawarkan RM5,000 dan keluarkan sijil halal. Subhanallah, cuba bayangkan bagaimana kalaulah pegawai itu tidak amanah. Pegawai itu ada kepentingan diri, dia ambil cek dan RM10,000 dan dia sahkan makanan ini halal. Sahkan makanan ini halal padahalnya haram. Maka bagaimana keadaannya umat Islam makan makanan yang haram itu? Sebarkan seluruh negara, semua umat Islam makan. Sebab apa? Logo halal ada. Orang tengok logo halal. Sedangkan buah banyak pihak JAKIM dapati logo halal JAKIM telah dipalsukan. Bagaimana pihak yang tak mohon pengesahan halal pun telah dikeluarkan halal. Subhanallah. Maka pihak berwajib ambil tanggungjawab sebenarnya untuk menjaga kebajikan umat Islam. Pernah pengalaman saya masa saya belajar di pusat Islam dulu dekat Masjid Negara. Saya pernah pergi tinjau gerai jualan ayam di lorong-lorong di Chowkit itu. Saya tinjau, tengok ayam longgokkan ayam itu semuanya tak putus halkum. Demi Allah, saya sendiri pergi lihat. Masa itulah saya paling longgokkan ayam di gerai-gerai. Satu gerai yang pertama saya pergi, saya tengok setiap ekor ayam yang dalam timbunan ayam itu sekitar 20-30 ekor, semuanya tak putus halkum. Saya pergi ke gerai kedua, saya dapati semua tak putus halkum. Ada yang luka sedikit, ada yang tak luka langsung. Habis macam mana ayam ni mati macam mana? Masuk dalam air panas, menjadi dicampurkan. La haula wa la quwata illa billah. Saya pergi 5 gerai. 5 gerai saya pergi tengok. Dan saya dapati semua tak putus. Melainkan gerai yang ke-6 di hujung sana saya dapati ada beberapa ekor yang putus halku. Kalau itulah yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, masuk dalam perut suami kita, isteri kita, yang dibeli di restoran, dimasakkan di kedai-kedai ayam, daripada itulah, maka betapa banyaknya makanan haram yang masuk ke dalam perut. Itu malas ke masjid,
malas baca Quran, malas ibadah. Tak ramai. Tak ramai orang yang berminat ke masjid ini. Tak ramai. Kelas-kelas pengajian agama mana ada ramai. Cuba buat konsert. Kalau konsert diadakan ratusan ribu datang. Tengok baru-baru ini ada diadakan konsert. Orang sanggup berdiri daripada beberapa jam beratur. Nak masuk, nak lihat konsert. Subhanallah. Ni semua daripada makanan. Ini diberi penekanan bahawa makanan itu penting. Dia boleh menyebabkan kaki tangan kita jadi malas, berasa tak pentinglah amal ibadah ni. Tak pentinglah Quran apalah, saya sibuklah. Sebab apa? Dia dah makanan haram. Subhanallah. Baik itu orang Yahudi, dia masukkan benda haram dalam badan kita. Dia masukkan dalam ubat-ubatan, ada juga. Ada berbagai-bagai lah. Apa ni, pemakanan, dalam minuman yang mereka masukkan juga benda-benda haram. Hatta sehingga kan bulu apa ni nak sapu atas kek itu daripada bulu babi. Hati-hati memilih kita nak buat, nak sapukan margarine apa dengan pakai berus yang lembut tu. Hati-hati sebab ada pihak yang buat kajian sebahagiannya daripada bulu babi. La haula wala quwwata illa billah. Itulah bahananya. Jadi kita berada di negeri Kelantan misalnya, rasa selamat perkara ini sebabnya banyak gerai-gerai yang jual ayam proses di tepi-tepi jalan itu, para ahli masjid ataupun yang solat, insyaAllah. Bagaimana bila kita beli di pasar yang besar, yang darah masih menitik pada ayam itu, Allahu alam. Tapi dia dah jadi syubhah. Dulu kita pernah digembar-gemburkan satu kontena makanan datang daripada luar, diimport masuk. Satu kontena bercampur daging babi dengan ayam. Ini benar keluar daripada akhbar kita. Ayam mana kontena daripada luar masuk, apa ni, daging ayam, daging babi ada sekali situ. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini itulah ulama buat kitab bab khusus berkaitan dengan perut ni, makanan ni. Yang kedua, bahawasanya makan yang haram itu, yang sebab itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Tak dapat petunjuk untuk buat ibadah, dia malas, tak dapat ilham nak buat masjid. Berasa masjid, rugilah pergi masjid. Rugilah baca Quran, rugi masa duduk lama-lama. Dia anggap tak penting lagi ibadah. Kerana kekotoran ada dalam diri dia. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan dengan suci daripada segala kotoran. Jadi nak kerjakan ibadah mesti kena bersih, pakaian kena bersih. Hati kita kena bersih. Lebih-lebih lagi lah, makanan kita kena bersih daripada benda haram. Barulah khusyuk sembahyang. Kenapa sembahyang kita tak khusyuk? Satu lagi saya nak beritahu pada tuan-tuan rakan-rakan sekalian. Saya pernah dijemput pergi ceramah di Tanah Rata di Cameron Highland. Berapa kali dah saya ke sana, kuliah maghrib dan kuliah subuh di Tanah Rata di Cameron Highland. Lepas daripada kuliah itu, saya berbual-bual lah dengan AJK masjid itu. Dia beritahu saya, dia kata, sebenarnya Ustaz, di Cameron Highland ini kita kena pilih-pilih juga kedai. Sebab apa Tuan Haji? Saya kata, banyak kedai di sini mengambil bekan ayam daripada Perak, daripada Cina, Perak. Yang saya kenal yang menghantarkan lori-lori ayam yang dah disembelih itu daripada tauki-tauki Cina di Perak. Jadi dah tentulah daripada kalau dibekalkan daripada orang bukan Islam daripada negara Perak sana misalnya. Bagaimana proses sembelihannya, dan dia kata memang digarantilah ada kedai kita tu kesihan, dia kata ramai pengunjung yang berkopiah, yang pelancong-pelancong datang masuk kedai itu, sedangkan kedai itu
dapat makan ayam yang tidak suci, tidak halal. Lalu ketua haji kena beritahu. Macam ni kesihan. Macam saya datang ke Malaysia, saya masuk je kedai mana-mana. Kena pilih ustaz, kesihan orang Islam. Makan daripada kedai-kedai yang tak ambil kira halal haram. Ini yang jadi masalah kita. Apa nak buat? Kita mana tahu? Pengunjung mana tahu? Subhanallah, pihak berkuasa kena ambil peranan sebenarnya. Letakkan logo. Maknanya, cuba fikirlah bagaimana nak pastikan yang halal untuk umat Islam tu. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik itulah solat tidak khusyuk, baca Quran tidak khusyuk, zikir tidak khusyuk, sebut subhanallah tapi tak ada takkan. Sedangkan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin sebenar ialah apabila mereka disebutkan nama Allah, gemetar hati mereka, takutkan Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, bertambah-tambah iman mereka, dan kepada Allah Ta'ala mereka bertawakal. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga sekali, bahawasanya yang makan akan makan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada diterima daripadanya. Yang makan makanan haram itu ada penghalang, dia malah nak buat kebajikan. Jika kau dilakukan pun tak akan diterima sebab dia makan makanan haram. Kalau dia berdoa pun doanya tak diterima. Bagaimana Nabi beritahu bahawasanya ada seorang yang kusuk masai rambutnya, menggebang rambutnya, bajunya comot. Dia mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi beritahu bagaimana Allah nak memperkenankan doanya. Makanannya haram, pakaiannya haram. Allah Ta'ala tak terima doa seorang yang makan benda-benda yang haram. La hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah kita akan sambung sebelah pada sini akan datang berkaitan dengan perut ini insyaAllah. Sekali itu untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Fikri berkenaan dengan menjaga lidah ini. Itu Allah SWT menjadikan manusia ini sebaik-baik kejadiannya dengan kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita. Menjaga lidah, menjaga perut Ustaz, sorry. Menjaga perut. Okey, kita lah mensyukurilah nikmat perut ini dengan menjaga daripada memakan makanan haram serta syubhah. Dan apa yang dimaksudkan dengan menjaga perut ini adalah dan segala apa yang ada di dalamnya, termasuklah menjaga hati daripada perkara yang haram. Dan dari itu semua perkara yang melampau dilarang dalam Islam kerana ia mendatangkan kemudaratan. Dan beringatlah agar kesihatan diri dapat dijaga bagi meneruskan kehidupan untuk memperolehi rahmat dan keredaan Allah SWT. Dan semoga perkongsian ilmu ini mendapat manfaat dan kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Terima kasih kepada penjemaah yang sudi hingga ke akhir kuliah dua ini duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz lah untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang menghapuskan, perhimpunan yang mendapatkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Ustaz dan para wabarakatuh. jemaah Terima kasih sekalian. Ustaz. Terima Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi